Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad. Kembali kita kepada debat bola episod 141. Tersasul sikit. Saya nak menceritakan tentang Selangor FC. Kerana baru-baru ni perlawanan Piala FA, Selangor bertemu dengan Terengganu di separuh akhir dan Selangor tewas dalam penentuan sepakan penalti. Dan boleh katakan misi untuk Selangor ke Asia sudah musnah lah. Satu peluang lagi untuk Selangor untuk ke Asia adalah melalui Liga, iaitu mereka perlu mendapatkan tempat kedua. So apa hala tuju Selangor selepas ini? Itu yang kita nak tahu selepas kekalahan kepada pasukan Terengganu. Satu, apa hala tuju? Tak ada cara lain lah. Kena tumpu Liga lah. Bermaksud sekarang ni ada saingan Piala Malaysia yang tak menjanjikan slot apa-apa dan juga Liga yang menjanjikan slot kedua. Itu pun sebenarnya kalau kita tengok dekat sini agak mustahil sebab Selangor 15 mata di belakang pasukan Sabah yang menduduki tangga kedua. 15 mata tu agak banyak lah. Selangor menduduki tangga ke-7 ke ke-8 macam tu lebih kurang. Kalau kita tengok kat sini, rekod Michael dalam Liga hanya ada 4 kemenangan, 4 seri dan lain semua kalah. Yalah, kau boleh tumpu untuk panjat Liga, tapi secara jujurnya harapan untuk ke Asia tu sudah tiada lah. Dia dah beberapa masalah lah kalau kat sini kalau kita tengok apa hala tuju apa semua. Itu kalau kita tengok dari segi Selangor, mungkin dia terlampau tumpukan perhatian kepada Piala FA, namun Liga tu menjadi orang kata benda kedua untuk Selangor. Mungkin mereka yakin mereka akan ke perlawanan akhir. Itu pun kalau ke perlawanan akhir akan bertemu pasukan JDT juga tidak dijamin, kecuali kalau pasukan JDT menang Piala FA, dia menang Liga. Jadi slot tu mungkin akan dapat, aku tak pasti akan dapat ke nombor 3 Liga atau dapat naik juara Piala FA. Jadi itulah bagi aku, orang kata kalau Mak Saleh cakap put all in one basket. Aku tak tahu management Selangor sendiri macam mana, adakah betul diorang betul-betul tumpukan Piala FA dan Liga tu adalah nombor 2 untuk diorang. Benda yang patut ditumpukan lah lepas ni ataupun hala tujuan. Benda yang sama je, sebab kalau kita tengok pattern Selangor bawah Michael ni lah, sebab Michael jurulatih benda sama. Kalau kita tengok pegang bola, serang, dapat beberapa peluang tapi tak menjaringkan gol dan akhirnya melepaskan gol. Itu Selangor FC. Dan yang paling ketaranya, bila melepaskan gol susah untuk Selangor FC ni bangkit, sebab rata-ratanya Selangor FC mempunyai pemain muda dan pemain muda ni mempunyai pengalaman yang kurang lah untuk, bukan kata nak untuk bila kurang ni tak boleh bangkit, tapi mungkin pengalaman mereka nak manage game tu tak ada pengalaman lah dari segi tu. Jadi ini benda yang sama, pattern yang sama. Lawan Sabah ke, lawan siapa ke, control game, ada peluang, tak jaringan gol dan terlepas gol. So ini benda yang aku rasa Selangor perlu perbaiki lah, perlu fokus lah lepas ni, dan tiada penyudah yang tajam. Okey lah, Kayon menjaringkan banyak juga gol untuk Selangor, tapi aku rasa terlampau mengharapkan Kayon sangat. So aku rasa benda ni benda yang tidak baik lah, macam Selangor mengharapkan Ifadayu sebelum ni kan. Dan untuk aku tak ada apa benda yang nak dikejar sangat, kecuali mungkin Piala Malaysia, nak bersaing di Piala Malaysia. Mungkin ini adalah peluang untuk mereka fokus kepada pemain muda, untuk memberikan pemain-pemain muda ni lebih pengalaman. Pemain macam Zikri, Haris Haikal yang jarang bermain, Mukairi kita tahu memang berada di kesebelasan utama, Alif Haikal, Syahir Bashar, siapa lagi, ramai lagi, dan Azrin, beberapa pemain lagi yang tak tahulah. Kalau aku dah terlampau jauh dah. Dua benda lah, kau fokus pemain muda, kau ubah cara permainan kau. Okay, Michael ditemu bual selepas perlawanan menentang Terengganu. Ini quote dia, dia cakap, tapi saya tidak mahu menyalahkan pemain berikutan kegagalan ini kerana mereka sudah menunjukkan semangat juang yang tinggi walaupun kami kelihatan agak sukar untuk mengekang TFC. Keseluruhannya saya bangga dengan mereka. Okay, perlawanan akan datang akan bertemu TFC, jadi kami akan fokus untuk kembali bangkit melakar kemenangan, kerana bagi saya kami masih berada di landasan yang betul, dia cakap, ditambah ramai pemain muda yang berbakat dalam pasukan. Persoalannya, adakah Selangor di landasan yang betul dengan pemain muda yang ada sekarang? Macam Michael cakap, macam aku cakap lah sebelum ni, dengan pemain muda ni kau tak boleh dapat semua benda. Pemain muda ni dia tak ada pengalaman. Mungkin dari segi ada satu game dia okey, ada satu game dia tak okey, tak konsisten dengan pemain muda ni. Jadi untuk kata berada di track ataupun berada di landasan yang betul tu, ya, kita ada Selangor ada pemain muda yang baik, tapi apa akan jadi dengan sekarang? Kena ingat, pemain muda ni ambil masa untuk sukses, dan pemain muda tak boleh jadi tunjang untuk pasukan Selangor untuk mencari sukses di waktu sekarang. Pemain muda adalah
harapan pasukan Selangor ataupun masa depan pasukan Selangor. Tetapi macam mana dia nak jadikan pemain muda ni cepat sikit membuahkan hasil, dari segi macam mana kau nak bagi dia pengalaman, kau nak bagi dia game apa semua, benda ni semua kena manage lah. Tapi memang tak boleh jadi tunjang lah. Kalau kau jadikan pemain muda ni tunjang, kau tak akan dapat keputusan yang kau nak di waktu sekarang. Okey, dalam satu temu bual eksklusif ni pun juga temu bual Flash Sukan bersama Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor, Tengku Amir Shah berkata, perjalanan Selangor FC masih jauh. Ini quote dia. Kami akan sampai ke tahap yang diinginkan dan sedang melakukan progres itu. Saya masih percaya semua pemain dan juga barisan kejurulatihan, mereka juga perlu bekerja lebih keras dan kita akan melihat hasilnya. Apa yang perlu diperbaiki adalah diri mereka sendiri. Para pemain perlu melihat kepada diri sendiri untuk lebih percaya kepada keupayaan mereka, untuk seterusnya lebih percaya kepada teman sepasukan. Sebagai contoh, bahagian pertahanan perlu lebih memantapkan persefahaman sesama sendiri. Tidak banyak perubahan yang perlu diperbaiki berdasarkan bahagian, tetapi secara keseluruhan semua yang ada dalam pasukan perlu melakukan perubahan. Kat sini dia kata dia masih percaya sistem yang ada, kejurulatihan yang ada, staff yang ada, pemain yang ada. So dia kata tak banyak perubahan yang perlu dilakukan, melainkan kerja lebih kuat lah. Kita pun dapat kabar berita hari ini Michael Fatchenbeiner telah diturunkan pangkat ataupun dikembalikan kepada jawatan asal, iaitu program ataupun pengarah sukan Selangor ataupun pengarah director of sport lah, director of football lah, lebih kurang macam tu. Bermakna dia bukan lagi ketua jurulatih pasukan Selangor FC dan digantikan dengan Nizam Jamil sebagai jurulatih sementara mereka mencari jurulatih yang baru. Selangor memang kena buat keputusan ni, sebab lepas kekalahan lawan Terengganu memang sukarlah Michael untuk stay ataupun untuk kekal sebagai ketua jurulatih. Sebab kalau kau tengok corak permainan yang lebih kurang sama setiap lawanan, macam aku cerita tadi, benda yang sama, tak ada banyak beza lah. Lawan JDT macam tu, lawan Sabah macam tu. So kadang-kadang penyokong rasa apa yang bila kita dah kalah lawan Sabah, kenapa benda yang sama kita masih tunjukkan kan. So aku rasa kalau dia tak dibuang daripada sebagai ketua jurulatih tu, aku agak pelik lah, sebab memang keputusan tu perlu dibuat oleh Selangor FC. Sebab dia kena ingat tau, aku rasa Michael ni dia seorang jurulatih yang aku rasa tak adalah gempak sangat, tapi tak adalah teruk. Aku rasa di Jerman dia boleh memakai sistem yang dia nak pakai, sebab aku rasa di Jerman mungkin liga berbeza, persekitaran berbeza, pemain yang dia ada pun berbeza. Mungkin itu yang diingat dekat Selangor ni, dia boleh buat benda yang sama. Itu yang aku rasa kesilapan Michael sendirilah. 2 musim pemilihan import yang agak hamba, tidak sampai jangkaan yang Selangor perlukan untuk menghantarkan pasukan, dan banyak melakukan kesilapan dalam pemilihan pemain. Maksudnya pemain import dan juga pemain tempatan mungkin jugalah kan. Tapi pemain import lah yang paling kita tahu berbeza gila lah. Memang dah 2 season duk tukar je, kecuali kalau Ifedayo stay lah kan. Bila Ifedayo stay, mungkin dia tak perlulah nak mencari seorang penyerang macam Kayon kan. Tapi itu tanggungjawab siapa? Itu yang kita nak korek lagi ni. Prestasi pemain tempatan senior yang ada pula berada di bawah prestasi sebenar. So pemain pun memainkan peranan penting, sebab pemain macam Syaril Fikri dekat Perak main okey, Quentin Cheng dekat Penang masa secara pinjaman pun main okey. Tapi kenapa bila sampai Selangor tak okey? Salah satu sebabnya bila main Selangor, tekanan dia berbeza. Tekanan penyokong, tekanan untuk Selangor ni kelab yang besar, mungkin lebih besar daripada Penang ataupun Perak. Jadi tekanan tu berbeza. So mungkin pemain tu sendiri pun rasa macam susah dia nak perform. Mungkin lah itu salah satu. Tapi itu kerja seorang jurulatih lah untuk memastikan mereka ni berada di tahap yang tertinggi. Maksudnya bukan berada di tahap tertinggi saja, maksudnya mereka bermotivasi untuk bermain untuk Selangor. Backup pasukan utama pula terlalu muda dan tak cukup matang, lagi-lagi kalau ada kecederaan. Betul lah, dah lah pemain senior tak perform, import pun tak cukup bagus. Lepas tu pula backup yang masuk pemain muda, ada potensi tapi belum cukup masak. Sering kali kita tahu bola sepak ni lagi-lagi kelab yang besar memerlukan sukses sekarang. Selangor bukan kelab yang untuk proses-proses ni sebenarnya, tapi berpijak di bumi nyata, selama 7 tahun Selangor sudah menjadi kelab tersebut. Maksudnya bukan kelab besar yang sentiasa bersaing di atas. Penyokong mungkin penat lah. Maksudnya mungkin dia penat dengan Michael, walaupun Michael baru setengah musim. Tapi kita tengok balik, Michael sebenarnya start 2020 dia dah jadi pengarah teknikal ataupun pengarah sukan lah. Maksudnya dia dah 1 season setengah lah, maksudnya lebih kurang daripada 2020 ataupun 2 season lah kan. Jadi untuk sebagai ketua jurulatih setengah musim. Tapi kena ingat juga, penyokong Selangor tak lihat benda tu. Penyokong Selangor dah tunggu daripada tahun 2015-2016 kali terakhir mereka menjuarai Piala Malaysia. Itu yang penyokong Selangor tak nak
tahu yang kau proses, kau cerita proses, tapi proses tu mungkin 3-4 tahun. Yalah, benda kena bermula-bermula. Tapi itulah hakikatnya. Tersiksa lah maksudnya tunggu daripada tahun 2016. Okay? Lagi satu yang aku nampak ni, kalau bajet kecil, aku faham lah. Selangor ni dia tak kaya. Tak kaya macam JDT. Tapi tak miskin. Maksudnya ada duit untuk spend. Tapi apa yang aku dengar, pemain-pemain senior dan pemain import dibayar dengan wang yang lumayan juga. Maksudnya bukanlah dibayar dengan yang sikit, tapi apa yang kita nak daripada pemain senior dan pemain tempatan tu tak, ataupun pemain senior tak sampai dengan jangkaan yang dibayar. Itu yang mengecewakan lah. Kesimpulan dia kat sini kepada soalan tadi tu adalah memang Selangor kena buat keputusan tentang Michael ni. Selain jurulatih dan pasukan teknikal, ada juga penyokong yang mencadangkan untuk melihat prestasi pengurusan Selangor FC. Ada yang mengatakan pengurusan juga perlu dirombak di pihak peringkat atasan. Adakah Selangor perlu tukar CEO dan pengurusan tertinggi? Okey, pengurusan tertinggi ni termasuk lembaga pengarah semualah. Maaf lah kalau ada yang tersinggung lah kat luar sana kan. Tapi aku nak cakap secara neutral lah. Dalam bahagian bola sepak ni ada dua. Okey, sudah tentu bila pasukan pemain tidak baik, perkara pertama memang bahagian teknikal lah yang patut disalahkan, sebab coach tu yang menurunkan pemain-pemain ni, coach tu yang menentukan taktikal dan teknikal semua benda ni, dan dia juga yang menentukan siapa akan jadi dia punya assistant coach ataupun mungkin ada yang tak lah, tapi mungkin geng-geng dia pun ada lah kat situ, dia punya analisis ke pegawai analisis semua kan. Bahagian pengurusan pula melibatkan banyak kerja admin, kerja media, menjaga kewangan, menjaga kemudahan fasiliti, dan yang paling penting sekali adalah mencari wang penajaan untuk pasukan kekal stabil. Dan juga mereka ni juga terlibat dalam keputusan untuk melantik pasukan teknikal. Mereka mungkin tak terlibat dengan teknikal, tapi mereka orang kata CEO antara orang dan lembaga pengarah antara orang yang terlibat untuk pemilihan pasukan teknikal tu sendirilah, jurulatih semua. Adakah pengurusan terlibat dalam pemilihan pemain? Ini sebenarnya terpulang kepada cara kelab tu berfungsi. Apa yang aku dengar, kemungkinan tanggungjawab untuk mengendalikan kemasukan dan keluar pemain dalam pasukan Selangor adalah di bawah kendalian jurulatih dan pasukan teknikal. So, dia macam ni. Pasukan JDT mungkin TMJ sendiri ada kuasa mutlak ataupun kuasa akhir untuk menentukan DNA apa ataupun pemain yang masuk keluar, okey. Tapi di Selangor, apa yang aku dengar pula, pengurusan tak ambil tahu. Pengurusan mempercayai 100% pasukan teknikal untuk siapa yang masuk, siapa yang diorang pilih, pemain import ke pemain tempatan yang masuk keluar. Kalau dalam konteks ni nak menyalahkan pengurusan dalam bab pemilihan pemain, lagi-lagi pemain import yang tidak membuahkan hasil, bagi aku tak wajar lah. Apa yang masuk keluar pemain tu adalah keputusan pasukan teknikal. Namun, kita kena ingat pihak pengurusan dan lembaga pengarah juga mempunyai tanggungjawab untuk melantik, macam aku cakap tadi, yang sesuai mengendalikan Selangor dari segi teknikal. Jadi, walaupun tak boleh salahkan pasukan pengurusan ataupun CEO, namun mereka juga perlu mengambil tanggungjawab kerana mereka mempercayai orang yang mereka lantik. CEO dan pasukan beliau, aku rasa melakukan kerja yang baik dari segi komersial dan mencari penaja untuk pasukan. Untuk pengetahuan, tak salah aku, penaja ataupun duit yang dibelanjakan, duit yang masuk untuk Selangor FC 30% adalah daripada swasta. 30 ke 40%. Jadi ini semua hasil kerja pihak pengurusan lah dan CEO. Dari segi mempromosikan pasukan juga, aku rasa Selangor dah banyak kemajuan berbanding pengurusan yang dulu, dan sebenarnya bukan berbanding pengurusan dulu, berbanding dengan pasukan lain juga, mungkin kecuali JDT lah. Kemudahan dan fasiliti juga hampir lengkap di bawah pengurusan Dr. Johan, CEO. Jadi dari segi ni, luar padang sebenarnya Selangor sebenarnya tak ada masalah. Cumanya aku tahu mungkin dengan pelantikan pasukan teknikal mesti ada kesilapan yang berlaku. Maksudnya mungkin satu benda yang berlaku di Selangor ni yang mungkin Dr. Johan sendiri boleh mengaku ataupun mungkin kesilapan beliau ataupun misjudgment lah beliau untuk melantik pasukan-pasukan teknikal ni kan, sebab tak membuahkan hasil buat masa sekarang lah. Aku faham walaupun pasukan teknikal ni lebih pakar, tapi aku sangat berharap sebenarnya pihak pengurusan ni macam dia kena campur tangan sikit. Maksudnya dia tak mempercayai 100%, tapi dia akan campur tangan dari segi macam question lah, macam kau sign player ni okey ke, Kayon ni okey ke, Hyuri ni okey ke kan. Aku tak tahu benda tu berlaku ke tidak di Selangor. Bagi aku benda tu penting untuk check and balance lah. Maksudnya jangan dibiarkan pihak teknikal buat semua benda. Walaupun mereka lebih pakar, kita tahu mereka memang lebih pakar, sebab tu mereka dilantik untuk duduk. Kalau kita tengok kat sini, pemain import yang Selangor ada, Kayon seorang je yang okey sikit, tapi lain semua below par, tak konsisten.
Aku tak pastilah Selangor ni ada pasukan scouting atau tidak. Aku tahu JDT mungkin ada, tapi JDT juga mengharapkan banyak kepada technical director dia juga, tapi mereka ada pasukan scout juga. Kena ada pasukan scout yang lengkap. Sebab apa? Untuk mendapatkan pemain, takkan nak harapkan ejen dan juga jurulatih ataupun pasukan teknikal sahaja. Dan bagi aku, jurulatih ni kadang-kadang takkan kekal lebih lama. Scout ni yang akan lebih lama berada di klub kalau dia tak berhenti lah. So scout ni, pasukan scout ni penting lah, maksudnya dari segi masuk, walaupun katakan ketujuhlatih ada pilihan dia, pasukan teknikal ada pilihan dia, tapi scout ni yang kekal, yang akan juga ada pilihan mereka. Faham? So sebelum nak menandatangani pemain, mereka tak adalah mendengar cakap ejen saja ataupun ketua jurulatih ataupun pasukan teknikal saja. Ada variety. Ketua jurulatih dia tak ada masa, dia nak tengok player apa semua kan. So itu penting. Keputusan mungkin terletak di tangan ketua teknikal, pengarah teknikal ataupun pengurusan ataupun lembaga pengarah untuk mengambil pemain lah kan. Itu tengok kepada hierarki lah macam mana kelab tu berfungsi kan. Scouting network ni ingat bukan untuk ambil pemain import sahaja, tetapi yang penting untuk pemain tempatan. Maksudnya scout ni jangan ingat untuk pemain import saja. Scout ni pun perlu pergi satu Malaysia untuk tengok. Contoh kalau kau minat Faisal Halim, pergi tengok Faisal Halim tu main. Jangan sebab dia ada reputasi yang bagus apa semua kita ambil je. Faham tak? So benda-benda macam ni kita kat Malaysia ni benda yang orang kata asing lagi lah. Kita tak ada pasukan scout yang sangat bagus lah dekat Malaysia ni. Okay, kalau untungnya dengan adanya scouting system ni, untung dia walaupun Malaysia ni tak adalah pembelian orang kata market jual beli yang besar, tapi at least kalau dapat pemain yang betul, pemain import yang betul, contoh macam hari tu dia dapat pemain Selangor dapat pemain import sebelah kiri yang betul, walaupun loan. Lepas tu dia pergi dekat Amerika Syarikat kan. Aku tak tahulah, mungkin Selangor ada dapat sikit lah. So itu benda yang kita nampak. Maksudnya kalau dapat pemain tempatan yang bagus kan, lepas tu boleh jual dia kepada pemain lain, kepada pasukan lain. So boleh menjana lagi kewangan. So ini adalah satu income stream pula. Lepas tu pula kita kena tengok gaji pemain yang gajinya besar tapi tak membantu pasukan. Perlu lebih berhati-hati dalam menguruskan gaji pemain. Jangan terlebih bayar kepada pemain-pemain yang sangat biasa saja kalau kau tanya aku. Tangga gaji pemain ni benda yang paling penting. Selepas pemilihan pemain, takut kau punya bajet meletup. Meletup tu satu. Lepas tu kau bayar lebihan. Maksudnya dia tak adalah bagus sangat tapi kau bayar dia lebih. Okey, pasal Dr. Johan ni, aku terus terang, orang kata out lah Dr. Johan ataupun pengurusan kena out apa semua. Aku ada pandangan aku sendirilah. Beliau adalah seorang yang bekerja keras, seorang yang jujur dalam membuat kerja. Beliau jenis yang tak suka berada di dalam spotlight ataupun dalam tumpuan media atau orang ramai. Beliau lebih gemar bekerja lah, senang cerita kat sini. So bila aku kata jujur, aku rasa dia tak ada seleweng-seleweng duit ni macam pihak pengurusan yang dululah. Aku rasa lah dia memang tak ada. Dia memang seorang yang jujur, seorang yang baik, dan kadang-kadang aku rasa dia terlalu baik kan. Bukan apa, kenapa aku cakap dia terlalu baik, sebab aku rasa Dr. Johan ni mungkin dia tak tahulah, kalau dia dengar kan, dia kena garang sikit lah. Mungkin ada orang kata macam aku punya partner-partner semua cakap, dia kata Dr. Johan ni kena garang sikit, dia kena kejam sikit dalam membuat keputusan. Nak kata aku tak setuju perlu tukar pengurusan dari CEO dan pasukan beliau, aku mungkin tak setuju atas dasar benda yang luar padang yang dia dah buat. Tetapi beliau juga perlu mengaku, dan mungkin mengaku dari segi kesilapan yang beliau telah lakukan lah. Maksudnya dari segi teknikal, aku tak setuju yang beliau seorang saja yang perlu dipersalahkan. Cuma aku tak setuju kalau dia percaya kepada pasukan teknikal bulat-bulat lah. Bukan CEO seorang je yang membuat keputusan. Kena ingat ada lembaga pengarah juga, directors yang ada berada dalam Selangor FC. Apa-apa keputusan, CEO adalah salah seorang individu yang berada di situ untuk membuat keputusan. Tetapi dia bukan seorang saja yang berada di situ. Ada lembaga pengarah termasuk presiden yang akan membuat keputusan tentang pelantikan, benda-benda pelantikan ketua jurulatih, benda yang penting ni lah kan. So aku rasa tak wajar kalau nak salahkan CEO seorang. Semuanya, walaupun commercial success ke apa benda yang kau sukses di luar padang, benda yang paling penting adalah keputusan di atas padang. Asas dia, penyokong nak tengok apa? Keputusan di atas padang. Jadi Selangor ni, adakah dia nak menjadi pasukan komersial saja? Pun tak boleh juga. Ada orang kata, ini ada quote lah, ada orang kata, pernah kata, prestasi bermain tidak benar-benar memberi impak
yang bermakna terhadap perkara yang kami lakukan di bahagian komersial perniagaan. Benda ni aku tak berapa setuju. Sebab kalau pasukan kau teruk, walaupun pasukan komersial kau bagus, bila pasukan teruk, orang dah tak nak datang stadium. Bila orang dah tak nak datang stadium, penajaan tak nak masuk sebab tak ada ROI, tak ada pulangan pelaburan tu. Jadi orang kata pelaburan komersial ni dari segi komersial dan juga dari segi kejayaan atas padang tu sepatutnya seiring. Itu yang perlu kita tengok lah. Tapi adakah penyokong ni benda ni aku pernah tanyalah. Penyokong sanggup tengok kelab menang di atas padang tanpa kestabilan yang ada. Contoh pengurusan yang lepas menjuara IPL Malaysia, namun ketika itu tiada fasiliti latihan yang tak, bukan kata tak lengkap, memang fasiliti latihan memang tak lengkap dan sentiasa mempunyai masalah kewangan sehingga meminjam wang. Itu yang pengurusan lama kena buang, sebab dia walaupun dia boleh menjamin menang Piala Malaysia tapi tak stabil. Bagi aku tu kena ada balance lah. Untuk dapat balance tu benda yang paling mustahak dan susah. Walaupun pelantikan Nizam Jamil sementara ni okey lah, kau boleh dapat lah mungkin idea baru daripada Nizam, tapi Michael masih berada di situ. Aku tak setuju Michael masih lagi berada di situ, tapi atas sebab aku tahu mesti diorang tak nak bayar pampasan lah. Dan Kasten Nitzel pun masih lagi berada di situ. Senang cerita Selangor musim ni gone lah, kecuali ada miracle lah daripada Nizam Jamil. Aku sebenarnya tak expect banyak awal musim, dan sekarang ni pun dah jadi kalang kabut lah kalau kau tengok situasi pasukan Selangor sekarang ni. Jadi untuk itu penyokong Selangor perlu berdoa je lah untuk kestabilan pasukan. Dan insyaAllah aku akan cerita pasukan Kedah pula. Lepas ni dengar cerita Kedah pun ada masalah yang dari segi performance atas padang lah kan. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih.